Bismillahirrahmanirrahim. Tak silap muka surat 10 bab yang kedua kan. Situ lah. Bab kedua pada menyatakan kelebihan bacaan Al-Quran dan qari. Kelebihan Quran dan qari ini orang yang membaca Quran. Qari ni jangan nak pergi ingat Ustaz Ismail Hashim. Jangan duk ingat qari hak tu. Tak, qari ni orang rajin baca Quran. Baca Quran, kelebihan orang baca Quran dan kelebihan Quran, dia ada lagi kelebihan dengar Quran. Sebab tu kalau orang dia baca Quran ni, dia dapat apa? Kelebihan pada diri dia, dia baca Quran. Kelebihan pada Quran itu sendiri. Dan kelebihan dia sendiri dengar Quran. Dan kelebihan dia memperdengarkan orang lain. Banyak tu kalau Quran ni, banyak kelebihannya. Pertama, Quran tu ada kelebihan. Yang kedua, dia yang baca tu ada kelebihan. Yang ketiga, dia memperdengarkan, dia dengar bacaan Quran itu. Keempat, dia memperdengarkan bacaan kepada orang lain. Sebab tu Quran ni tak ada tandingan dah kelebihannya. Kelebihan bacaan Al-Quran dan qari, pembaca Quran atas yang lain daripada keduanya Quran dan qari. Telah sabit daripada Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia Rasul, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Rawahu Muslim. Artinya, yang berhak menjadi imam kepada satu-satu kaum itu ialah orang yang paling banyak bacaannya. Dia orang yang paling rajin membaca Quran dan hafaz bagi kitab Allah Ta'ala. Mana? Itulah Al-Quran, diriwayatkan oleh Muslim. Orang yang berhak menjadi imam kepada sesuatu kaum, orang yang paling banyak bacaan. Orang yang paling banyak membaca kitab Allah dan hafal, yang menghafal kitab Allah. Ini nisbah umum. Kalau di antara ramai-ramai mereka ni lah. Tapi kalau mai dengan dia tak balik lagi, dengan mai pula dia tak reti hukum fiqh apa, itu tak ada lah. Tapi kalau semua lengkap ada dekat dia, dia semayang betul. Tak nanti syarat alim fiqh, dia semayang kena elok semua. Dan dia tadi pula, orang yang dah balik, tak balik pun boleh. Tapi itu ada ulama bincang lah. Semua lengkap elok dengan dia ni. Dia lah, dan dia hafal Quran, dia paling berhak. Tapi dalam kitab fiqh, kalau jumpa orang yang aqra, orang paling banyak Quran, banyak baca Quran dan hafal, dan jumpa dengan afqah, orang yang paling faqih, maka faqih. Tapi kalau dia ni aqra dan afqah, maka dia lebih berhak lagi. Jadi kunci tu ada kat dia. Kalau dia tu aqra, orang yang hafal Quran, kalau dia ada sifat-sifat yang lain tu dekat dia, habis, orang lain tak ada. Tapi orang lain walaupun dia ada kelebihan, tapi dia tak ada kunci. Macam Tok Guru, dia berhak, dia paling berhak jadi imam. Tapi kalau yang imam tu dia alim juga, tapi tak semesti alim macam Tok Guru tu. Dia alim dalam bab fiqh, bab sembahyang. Kemudian dia hafal Quran, menang dekat hafal Quran ni. Tok Guru kalah. Sebab dia ada kunci ada kat dia. Kunci tu ada dekat dia. Orang lain tak ada kunci tu.
Ha. Dia hadis ni panjang lagi tapi dia pendekkan. Kalau dalam hadis tu macam mana? Fa in kanu fil qiraah sawa. Kalau depa dua-dua ni pada pihak bacaan sama. Fa a'lamuhum bis sunnah, maka carilah yang alim dengan hadis. Wa fa in kanu fis sunnah sawa. Kalau dalam bidang hadis pun sama saja. Fa aqdamuhum, maka siapa yang mula-mula hijratan berhijrah. Fa in kanu fil hijrah sawa. Kalau bab hijrah sama-sama hijrah. Fa aqdamuhum sinnan, maka utamakan yang tua. Jadi yang tua ni dia yang tua paling baik. Ni yang saya cerita budak-budak ni. Yang tua paling baik. Dia kalau dia ni hafal Quran, dia ni tua, maka dia berhak menjadi imam. Tapi kalau dia ni tua, dia tak hafal Quran, hak dia ni hafal Quran bunda dan tua, dan tak tua, maka utamakan tua. Tapi bila ada yang sama-sama tua ni, dia ada kunci. Mana? Dia hafal Quran, menang dia. Di sinilah yang saya sebut tadi. Eloknya imam ni orang tua. Tapi masalah lah ni, kita ada hafal Quran, yang tua tak tahu apa. Ni hak duk jadi ni. Betul ustaz, tutup imam duk hantar jadi imam. Masalahnya duk ada sekarang hak tua tak tahu apa. Hak budak muda tu sama tahu dengan dia. Sama-sama tak tahu dengan dia. Dia orang tua 80. Semayang macam-macam budak ni ya. Sama-sama tak tahu. Tapi dia tua. Yang ni hafal Quran, menang dia hafal Quran. Tapi kalau dia ni muda, hak ni tua, menang hak tua. Tapi paling eloknya hafal Quran ni, nak jadi imam ni, cuma kita latih lain cerita. Dia di imam di surau, baiklah. Tapi kalau nak jadi imam tarawih, saya sendirilah nak jadi imam tarawih masjid besar-besar ni. Kalau tak ada dah budak hafal Quran, ambil yang tua sikit ni hafal Quran. Bukan tua marga tu. Nak jadi tua tua marga tu. Kan? Maknanya ada yang 17, 18, atau ada yang 20. Dia ni hafal Quran, suara sedap hafal Quran. Dia ni umur 14, suara sedap. Ambil hak ni lah contohnya. Kalau tak ada, ambil yang ni lah. Tapi kalau ada yang tua, ambil yang tua. Sebab apa? Dia orang tua ni macam tu lah. Alah, jadi imam kat kami pun budak-budak. Yang dia suruh jadi imam tak mau. Budak-budak gaya pun suruh duk jadi imam kita, leceh suruh. Jom esok kita tak payah main. Dia berasa tercabar. Dan daripada Ibnu Abbas, waktu kena tempat tahfiz, dia selain daripada hafal Quran, dia kena mengaji fardu ain. Sini alhamdulillah ada. Mengaji fardu ain, mengaji tata bahasa Arab, mengaji semua. Dia tak mau hafal Quran saja. Bila hafal Quran saja, kadang duk jadi imam tu orang tua-tua duk marah. Dia adalah budak-budak. Kadang-kadang akhlak tak tunjuk. Petang-petang duk pergi main kot mana abang aku ni. Duk pergi terbih burung kat mana. Malam jadi imam. Marah mampus depa. Siang-siang duk terbih burung kat keliling masjid. Duk main goli dengan duk budak. Tu yang orang tak mau. Dia pergi murahik. Betul orang tak mau budak-budak ni. Kita hak budak-budak ni kena jaga. Tapi lebih baik budak-budak jadi imam daripada kita duduk baca Fatihah tak tahu ke mana. Dia hak kata dulu kan orang tua ni bila dia hafal Quran dan dia tua, lebih baik daripada dia hafal Quran dia muda. Itu duk cerita tu. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata ia, Ibnu Abbas, kanal qurra ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan, rawahul Bukhari fi sahihihi. Artinya adalah qurra, qori. Qurra ni jamak daripada qari, qurra.
adalah qori Al-Quran, menjadi ahli majlis Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni ahli majlis dia dan ahli musyaratnya Umar. Semua qori. Sama ada mereka itu daripada golongan orang yang tua-tua atau daripada golongan pemuda. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Kenapa Sayyidina Umar pilih qori ni? Sebab mereka ni ahli Quran. Ahli Quran ni ahlillah. Dia pandang di situ. Ahli Quran ni ialah ahlillah. Ahli Allah. Dan orang yang paling dimuliakan ialah orang ahli Quran. Maka Sayyidina Umar dia pilih syura dia, ahli majlis syura, mesyuarat dia. Banyakkan orang-orang yang hafal Quran dan pakar dengan Quran. Tak kira tua muda. Kita kadang-kadang majlis kita ni tak jadi berkat. Sebab kita pilih orang yang tak buat berkat dalam majlis. Kita kira nak pilih apa? Hak Datuk Seri, Tan Sri. Bukan tak ada hak Datuk yang bagus tak. Tapi kita mengutamakan. Tengok ahli syura tu Datuk Tan Sri semua. Nambuhlah dalam tu orang hafal Quran. Bila kita mesyuarat ada ahlillah dalam tu. Dan kita ambil lah orang miskin dalam majlis kita. Ambil kutip serba sikit. Semua ambil semua Datuk semua. Tak mau ambil hak komand-komand ni. Bila ada pok-pok ni nak bawa berkat ke dalam majlis, bukan semua saya kata ni. Biar ada orang hak passion tu. Ustaz ambil payah. Dan ni dia suka nak beletiang. Buat nu tak betul, buat ni. Hak tu yang nak berkatnya. Dan akan disebut pada bab berikut beberapa hadis lagi yang mengandungi tajuk ini. Tajuk ini bab. Nanti akan ada. Dia bahas lebih lagi. Pada bab berikut. Bab mana? Bab menyatakan kelebihan. Bukan berikut. Bab pada menyatakan kelebihan bacaan Quran dan qori. Nanti akan datang bahas yang lain nanti. Dan ketahuilah bahawa mazhab yang sahih lagi terpilih yang diiktimad oleh ulama yang muktabar. Diiktimad ni yang dipegangi oleh ulama yang muktabar. Siapa dia muktabar? Ulama yang boleh diikut, yang diiktiraf bahawa membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada tasbih dan tahlil dan lain daripada keduanya. Baca Quran dengan tasbih bertahlil, kita tahlil 1 jam, kita baca Quran 1 jam. Mana paling molek? Paling molek baca Quran. Kita bertasbih 1 jam, dia ni baca Quran 1 jam. Tak kira lah berapa juzuk, tapi 1 jam. Maka utama lagi lah hak yang hak baca Quran. Jadi hampa ni, pelajak-pelajak kita ni alhamdulillah duduk dalam Quran. Dan lain daripada keduanya daripada zikir-zikir. Dan sungguhnya telah terdapat beberapa dalil bukti yang menunjuk di atas demikian. Mana demikian? Kelebihan membaca Quran, afdal baca Quran daripada tasbih. Ada dalil-dalil, yakni atas kelebihan membaca Al-Quran daripada tasbih, tahlil dan zikir. Wallahu alam. Kita baca sikit lagi. Bab ketiga pada menyatakan memuliakan ahli Al-Quran dan larangan daripada menyakiti mereka itu. Lepas tu kita ni bukan hanya takat pelajar kita, orang kampung pun dan waris pun yang ada anak baca Quran, dia kena mengaji kita ni. Orang kampung pun kadang-kadang pok ahli Quran ni dia buat takmid indah. Tambah hafal Quran budak-budak. Iyalah nak hafal Quran mesti budak-budak, takkan tua-tua. Dia kata budak-budak ni takkan pula hafal Quran tua-tua macam hang. Hang tuang qul Allah ahad betul. Apa dia juzuk amma pun tak ingat elok. Sabis ingat tak elok. Kuliah tak habis-habis baca.
Ha. Nak cari punca nak berhenti tak ada. Ini duk pergi kata kat budak-budak muda. Firman Allah Ta'ala Azza wa Jalla, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Artinya, dan barang siapa yang menghormati, yang memuliakan syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa. Siapa dia? Syiar-syiar agama Allah. Pok-pok hafal Quran ni. Kerana sesungguhnya perbuatan itu, perbuatan menghormati syiar Allah, satu kesan daripada sifat-sifat takwa hati orang mukmin. Jadi orang-orang hafal Quran ni, mereka ni sebenarnya Quran. Mereka ni sebenarnya Quran. Dan bila kata mereka ni Quran, maka mereka merupakan syiar Islam. Jadi kalau kita menghinakan syiar-syiar ni, penghafal Quran ni, maknanya dalam hatinya tidak ada takwa. Sebab apa? Orang yang memuliakan syiar Allah, dia tu setengah daripada orang yang ada takwa dalam hati dia. Dan firman Allah Ta'ala, wa may yu'azzim hurumatillah bahwa khairun lahu inda rabbih. Artinya, dan barang siapa yang menghormati hukum-hukum Allah, maka ia menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Maka ia mana? Menghormati itu menjadi kebaikan baginya, bagi seorang tadi di sisi Tuhannya. Siapa dia? Hurumatillah. Sebahagian daripada mereka itu ialah para penghafaz Quran. Dan firman Allah Ta'ala, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Artinya, dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada pengikut-pengikutmu daripada orang-orang yang beriman. Orang hafal Quran tak beriman kah? Beriman. Apatah lagi mereka beriman dan hafal Quran. Dan firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dia tak hurai lagi, saya hurai sikit dah. Dia tak hurai lagi betul-betul lagi. Artinya, dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman, dan orang-orang perempuan yang beriman, dia pengganggu dengan perkataan atau perbuatan, tindakan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya. Tak ada kesalahan pun yang dia buat, maka sesungguhnya mereka itu telah memikul kesalahan. Mereka mana? Mereka yang mengganggu orang mukmin lelaki dan perempuan. Mereka telah memikul kesalahan, menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Apatah lagi pada kita buat dusta, kita duk mencela, duk mengganggu orang-orang yang hafal Quran. Kita berhenti dekat, dan terkandung dalam bab ini juga hadis riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari dan hadis riwayat Ibnu Abbas. Jadi sekadar tu dulu, dan terkandung dalam bab ini, kita berhenti kat situ. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan apa kita belajar ni dapat menambah ilmu pengetahuan, dapat kita beramal dan sampaikan kepada saudara kita yang lain, insya-Allah. Kalau kita boleh ajak orang main mengaji lagi ni, kita dapat pahala berganda-ganda lagi. Kalau boleh main bawa orang kampung, bawa kawan-kawan main duduk dengar mengaji. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa tub alaina ya maulana inna. Allahumma iftah alaina futuhal alim. ونسألك اللهم من الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الممكنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.